Diharap perbezaan antara fizikal dan kognitif tadi sudah difahami. Mari kita pergi kepada perbezaan individu dari segi efektif ataupun sosio-emosi. Okey, kalau dari segi efektif atau sosio-emosi berdasarkan nota ini, yang pertama, tiada dua orang individu yang mempunyai perasaan emosi yang sama pada suatu situasi yang sama. Maksudnya dari segi ukuran emosi itu mendapat sesuatu perkara. Saya boleh beri contoh seorang miskin dengan seorang yang kaya. Apabila dihadiahkan sesuatu hadiah seperti sebatang pen, apa emosi yang ada pada pelajar yang miskin dan pelajar yang kaya? Semestinya pelajar yang miskin dia akan rasa gembira sebab dia sukar untuk mendapatkan pen. Apabila dihadiahkan sebatang pen, dia sangat gembira. Berbeza dengan pelajar yang kaya ini, dia mempunyai kemampuan dapatkan pen yang banyak. Jadi apabila dihadiahkan sebatang pen, dia akan rasa macam tidak gembira, tiada perasaan ke apa. Itu maksudnya dalam berkaitan dengan situasi yang sama tapi emosi yang berbeza antara dua individu ini. Jadi kalau menurut kajian emosi seseorang individu juga boleh diturunkan oleh ibu bapanya. Maksudnya kelebihan emosi dia yang pada diri dia banyak diturunkan oleh ibu bapa. Contoh, kalau ibu bapa yang mempunyai sikap yang baik, walaupun dia kaya, lemah lembut, dia akan melahirkan anak-anak yang sedemikian. Jika tidak dimanjakan dengan lebih, dia maksudnya pelajar ini akan mempunyai persamaan efektif secara emosi daripada ibu dan bapa. Mungkin ibu dia seorang yang lemah lembut, dia pun seorang yang lemah lembut. Mungkin bapa dia seorang yang tegas, secara tak langsung dia pun seorang yang tegas dalam bertindak ke, bercakap ke. Jadi maksudnya kat sini, emosi individu itu boleh diturunkan oleh ibu bapa kepada anaknya. Kalau kita ambil yang negatif pula, kalau anak-anak ini dilahirkan oleh pasangan ibu bapa yang berantakan, yang banyak masalah, tidak mustahil emosi ini juga diturunkan kepada anak-anak dia menjadi seorang yang kurang ajar, menjadi seorang yang tidak baik. Sebab apa? Dia dipengaruhi oleh suasana begitu yang membentuk dia punya emosi. Jadi tahap keperluan perhubungan adalah berbeza untuk setiap individu. Yang itu yang saya boleh kaitkan dengan emosi yang diturunkan tadi. Perhubungan dia. Sebab pengalaman tersebut, pengalaman yang baik, pengalaman yang tidak baik, yang membentuk dia punya emosi. Seterusnya, tahap emosi adalah berkaitan dengan pencapaian dan keperluan kepuasan individu. Ada yang mempunyai kepuasan yang memuncak apabila dia mendapat sesuatu pencapaian ke atau mendapat sesuatu keinginan ke, menyebabkan dia rasa gembira, menyebabkan dia rasa puas terhadap tindakan tersebut ataupun memperoleh sesuatu yang diidam-idamkan. Jadi kalau saya boleh katakan kat sini, emosi kadang-kadang masa kecil dia sangat seorang pendiam ke apa semua. Emosi dia sangat, apabila pendiam dia macam tidak yakin diri. Tapi boleh berubah kepada seorang yang yakin diri dan berjaya disebabkan banyak-banyak faktor lah, persekitaran ke apa semua. Saya ambil contoh diri saya lah. Saya dulu, kalau seingat saya sekolah rendah dulu, saya sangat pendiam. Saya sangat, orang kata, tidak yakin diri sebab saya pun anak orang yang miskin, tidak kaya. Arwah bapa pun seorang buruh kasar, ibu pun seorang suri rumah. Jadi kita kadang-kadang rasa malu, rasa rendah diri apabila kita berada dalam kalangan rakan-rakan yang berkemampuan. Jadi disebabkan itu perasaan yang tidak yakin diri, tidak mendorong untuk berjaya. Sebab itu USR saya pun sangat cantik dia punya grade.
semuanya telinga. Jadi tak tahulah, mungkin ada kesedaran diri pada usia saya 17 tahun ke apa semua, saya cuba berjuang macam mana untuk mencapai kejayaan supaya saya boleh masuk universiti. Sebab sampel saya, kakak saya dia dapat masuk di situ saya mendorong motivasi diri untuk terus belajar dan memasuki Universiti Malaya. Syukur Alhamdulillah. Apabila saya dah boleh keluar daripada kepompong saya yang emosi yang terlampau tidak baik ini keluar, maksudnya saya dah boleh berinteraksi dengan orang sekeliling. Saya sedar, oh luas lagi dunia luar, tapi saya ke arah yang positif. Jadi saya seorang yang makin menerima cabaran. Tak sangka pula sebab saya pun tidak ada cita-cita untuk menjadi pensyarah IPG ke jadi guru kepada orang dewasa, tak ada. Saya cuma mampu saya buat untuk anak-anak sahaja. Jadi apabila kita semakin matang, itu menyebabkan emosi kita ke arah positif, membentuk diri kita supaya menjadi seorang yang berjaya, menyebabkan kita boleh berinteraksi. Apabila berinteraksi, maksudnya kat sini saya dulu bukan seorang yang suka bercakap. Sampai sekarang pun saya sebenarnya kurang suka bercakap. Sebab saya suka lebih kepada kerja fizikal. Saya suka susun, kemas, semua itulah. Tapi apabila menjadi seorang pensyarah IPG, menuntut saya untuk bercakap. Sebab itu saya tak pandai nak bercakap belok sana, belok sini. Sebab saya akan go straight. Apa yang disampaikan, itu yang saya sampaikan. Jadi secara tak langsung saya boleh simpulkan kat sini, emosi boleh dipandu ke arah yang positif sekiranya kita diberi peluang. Begitu juga dengan pelajar kita. Mungkin dalam kelas kita ada seorang kanak-kanak ataupun pelajar yang sangat pemalu. Apabila pemalu, bila tidak diberi peluang, pemalu itu akan semakin dalam, menyebabkan dia menjadi seorang yang pendiam pada masa akan datang. Dia tak boleh nak meluahkan apa yang patut dia luahkan. Jadi kat sini boleh membentuk dia menjadi seorang yang pendendam. Bahaya, memang bahaya. Saya boleh beri contoh untuk yang emosi efektifnya. Saya ada seorang kanak-kanak prasekolah yang berumur 6 tahun. Dia ni keluarga dia ni mak bapak dia terpaksa berhijrah ke Kuching. Jadi dia tinggal bersama nenek dan abang dan kakak. Tapi berumur 6 tahun telah ditinggalkan oleh orang tua. Dia kena survive. Apabila kena survive, di dalam kelas dia suka mencuri. Apabila saya mendapati dia suka mencuri, saya tak memalukan dia di depan rakan-rakan. Saya panggil dia, saya beri makan dia, saya tanya elok-elok, dia beritahu juga, dia mengaku. Jadi dari situ saya cuba mendalami kenapa dia berbuat demikian, sebab dia inginkan sesuatu tapi tak dapat. Jadi masalah emosi pelajar ini, dia dahlah kekurangan kasih sayang. Sebab itu dia sanggup buat apa saja, jadi dia tak tahu yang mana betul ataupun salah. Apabila tak tahu betul dan salah, tak ada teguran, sebab itu dia teruskan dengan perangai suka mencuri. Tapi saya sebagai guru memain peranan, saya tengok dia ada potensi menjadi pelajar yang cemerlang, kanak-kanak yang cemerlang. Jadi saya pun ambil tindakan lah. Saya nasihat dia, saya ambil berat tentang dia, sampailah saya bentuk menjadi seorang kanak-kanak yang berjaya. Saya selalu bawa dia masuk bertanding. Bertanding apa? Waktu itu biasalah kanak-kanak prasekolah diberi peluang untuk bertanding membaca buku cerita bahasa Inggeris, membuat persembahan. Jadi saya ambil dia sebagai pelajar yang boleh membaca buku bahasa Inggeris. Sebab umur dia dah 6 tahun, dia boleh membaca buku bahasa Inggeris. Jadi dia masuk pertandingan. Di situ kepuasan yang dia capai, dia tak sangka. Perangai yang dia dulu menjadi seorang pencuri dulu, sedikit sebanyak sudah hilang. Dia terus ke arah dia lebih kepada pembelajaran, sebab dah ada orang ambil peduli dan selalu mengambil berat dan kita selalu memberi nasihat. Di situ peranan-peranan yang ada dalam tindakan tersebut membentuk emosi yang positif untuk
pelajar-pelajar ini. Sebab itu kita sebagai guru sebaiknya emosi pelajar dalam kelas kita kena ambil peduli. Sebab di situ rasa tanggungjawab kita untuk membentuk pelajar yang cemerlang. Tak kisah dari segi akademik, tapi kita pun nak memastikan mereka menjadi seorang yang berakhlak. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang murid juga untuk perbezaan individu.